Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kita nikmat demi nikmat, dan di antara ribuan dan jutaan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, pastilah nikmat iman dan Islam yang paling agung, yang paling besar, yang tiada tandingannya dengan nikmat-nikmat yang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nikmat iman, nikmat agama ini hanya kepada hamba, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Dan sedangkan kenikmatan dunia, kesenangan kehidupan dunia diberikan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki, sama ada kepada orang yang dia suka ataupun yang dia tidak suka. Jadi insya-Allah pada rakaman kali ini kita akan berkongsi ataupun sama-sama ulang kaji dan bermuzakarah berkenaan dengan sunat di dalam sembahyang. Sunat-sunat di dalam sembahyang, khususnya kepada para jemaah di ahli qaryah Surau Syakirin, Taman Lajina Suria, dan juga kepada semua muslimin dan muslimat yang mengikuti rakaman ini insya-Allah. Kata pengarang, wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Pengarang kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, perkara sunat dalam sembahyang terbahagi kepada dua. Selepas kita mempelajari ataupun mengulang kaji tentang rukun-rukun solat, iaitu perkara-perkara yang wajib ditunaikan di dalam sembahyang, yang mana jika tertinggal ataupun ditinggalkan, maka kalau dengan sengaja boleh membatalkan sembahyang, kalau terlupa maka perlu diulang kembali mana yang tertinggal, ataupun kalau tertambah maka perlu diganti dengan sujud sahwi. Maka kita masuk kepada perkara-perkara yang sunat, di mana apabila kita sebutkan tentang sunat, ia tidak akan menyebabkan batal sembahyang jika meninggalkannya. Dan juga perkara sunat di dalam sembahyang ini, walaupun ianya tidak wajib ataupun tidak batal sembahyang kalau tertinggal, namun sunat dalam sembahyang ialah kesempurnaan ataupun sebahagian daripada keseluruhan sembahyang. Maka jika tidak ada sunat di dalam sembahyang, di dalam solat, maka pastilah akan ada kekurangan-kekurangan. Perkara sunat dalam sembahyang terbagi pada dua, iaitu yang pertama sunat ab'ad, yang kedua sunat hay'ah. Yang pertama sunat ab'ad, iaitu dengan makna sunat
sebahagian. Sunat yang merupakan sebahagian daripada sembahyang. Yang kedua, sunat hai'ah yang merupakan sunat yang memperelokkan, mencantikkan sembahyang. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini sebagaimana yang mungkin kita dah biasa muzakarah ataupun memang kita amalkan dan kita tidak pun tinggalkan, kerana memang apabila mana-mana orang-orang Islam ataupun mana-mana pelajar-pelajar, ibu bapa yang mengajarkan anak-anak belajar sembahyang, maka akan diajarkan keseluruhan rukun-rukun solat, termasuk juga sunat-sunat solat. Maka sunat ab'ad ini iaitu merupakan sunat yang sebahagian ataupun ia lebih diberatkan, lebih ada bahagiannya di dalam sembahyang berbanding sunat hai'ah. Sunat hai'ah nanti kita akan bincangkan pada waktu yang lain, iaitu yang menyempurnakan keseluruhan sembahyang. Sunat ab'ad ini sebelum kita masuk kepada apakah hukumnya, maka kita perlu faham bahawasanya sunat ab'ad ialah perkara ataupun sunat yang apabila ditinggalkan maka disunatkan pula sujud sahwi. Apabila ditinggalkan ataupun tertinggal lah, ataupun ditinggalkan juga disunatkan sujud sahwi pada akhir solat, iaitu selepas membaca tahiyat dan sebelum memberi salam. Di sunat ba'ad ini untuk mudah ingat ataupun yang memang kita biasa sebut dua perkara. Secara besarnya dua perkara lah, dua sunat ba'ad ada dua, iaitu biasa kita akan sebutkan sebagai tahiyat awal. Yang pertama tahiyat awal ataupun tasyahud awal, dan yang kedua doa kunut. Dua inilah yang merupakan sunat ba'ad. Sebelum kita bincangkan secara detail ataupun secara terperinci, di dalam kitab Matla'ul Badrain ini disebutkan ataupun dipecahkan sunat ba'ad ini menjadi sebanyak 9 perkara yang apabila digabungkan ia merupakan keseluruhan daripada dua perkara lah. Maknanya dua dipecahkan ataupun didetailkan menjadi 9. Yang pertama, membaca tasyahud awal. Yang kita sebut, mana yang kita bayangkan ialah keseluruhan lah, sebahagian daripada duduk tahiyat awal tu, yang mana dalam tu ada duduk, ada bacaan dan lain-lain. Jadi yang pertama daripada perbuatan tahiyat awal itu ialah membaca tasyahud awal. Apakah itu tasyahud awal? Tasyahud awal ini ialah bacaan yang bermula dengan kalimah ataupun ayat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bermula dengan at-tahiyyatu kemudian ditutup dengan dua tasyahud. Sebab tu disebutkan ataupun namanya tasyahud awal. Kalau bila disebut tahiyat awal, kenapa nama tahiyat awal? Sebab permulaan tu ada kalimat at-tahiyyat, salam penghormatan. Jadi dua-dua tu ialah perkara yang samalah. Ini yang pertama, iaitu daripada kalimat at-tahiyyat itu sampai dua syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dipanggil membaca tasyahud awal. Jadi ini sunat ba'ad yang pertama. Kemudian yang kedua ialah solawat dan salam kepada Nabi SAW
selepas tasyahud awal. Selepas habis tadi, selepas kita selesai baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi selawat kepada Nabi SAW sendiri, kepada Nabi SAW itu dikira sebagai perkara yang kedua di dalam surah Ab'ad. Yang ketiga, salawat dan salam kepada keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Okey, kita lihat. Kalau dalam tahiyat awal memang kita akan baca sehingga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu keseluruhan bacaan di dalam duduk tahiyat awal. Jadi sebenarnya dalam rukun, dalam perbuatan sembahyang ni ada perkara yang keseluruhannya ialah sunat. Namun di dalam sunat itu ada perkara-perkara yang wajib dibaca untuk menjadikan satu sunat itu sempurna ataupun dipanggil sebagai satu amalan sunat yang penuh lah. Baik. Kemudian yang keempat, salawat dan salam kepada keluarga Nabi SAW selepas tasyahud akhir. Maka bacaannya begini, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang kedua, iaitu selawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, wa ala ali Muhammad. Itu sunnah ab'ad yang ketiga. Jadi kita lihat di dalam kita membaca tahiyat awal, mana contoh rakaat kedua. Pada rakaat kedua, selepas selesai kita sujud yang kedua, maka kita akan duduk untuk melakukan tahiyat awal. Saya sebutkan dengan nama tahiyat awal lah. Jadi dalam tahiyat awal tu, dalam kita duduk itu, kita akan baca yang dipanggil tasyahud awal, daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampailah kita membaca Allahumma salli, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita akan sambung Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu yang kita akan lakukan pada rakaat kedua setiap kali, ataupun pada setiap solat yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Maka kesimpulannya ialah, contoh dalam sembahyang Zuhur, Asar dan Maghrib. Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Maka setiap kali pada rakaat kedua, selepas sujud kedua, maka kita akan menunaikan sunat ab'ad, iaitu membaca tahiyat awal. Masuk pada yang keempat. Yang keempat ialah duduk ketika membaca perkara 1, 2 dan 3 di atas. Maka dapat kita fahami bahawa keseluruhan perbuatan kita, bacaan, selawat dan duduk pada tahiyat awal, iaitu pada selepas sujud kedua, rakaat kedua, ialah merupakan keseluruhannya sunat ab'ad. Jadi di sini akan berkait dengan beberapa perkara lah, iaitu jika terlupa seseorang itu sembahyang fardu, contohnya sembahyang fardu zuhur, pada rakaat kedua selepas sujud kedua dia lupa nak duduk tahiyat awal, dia terus naik untuk berdiri rakaat ketiga, maka dia telah tertinggallah tahiyat awal. Oleh kerana sunat ab'ad ini disunatkan sujud sahwi, maka selepas selesai membaca tahiyat akhir, sebelum memberi salam, maka dia akan sujud 2 kali dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu pada 2 sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud sekali lagi dan bangun memberi salam.
Maka di sini kita perlu tahulah perbezaan, ataupun kita perlu kita akan ulang kaji supaya kita ingat. Sunnah ba'd ini apabila tertinggal ataupun apabila terlepas kedudukannya, posisinya, maka untuk kembali balik kita lihat keadaannya. Kalaulah orang yang terlupa nak tahiyat awal tu baru saja naik, belum lagi separuh posisi bangun, nak naik daripada bangun tu belum lagi sampai separuh, maka apabila teringat, maka dia boleh kembali. Adapun jika selepas separuh daripada naik itu, maka tak bolehlah turun kerana dia telah pun ke arah mengerjakan rukun solat, iaitu berdiri pada rakaat ketiga. Jadi kalau dia dah naik rakaat ketiga kemudian turun balik, maka kalau sengaja solatnya boleh jadi batal kerana dia telah pun bila berdiri telah melakukan rukun, maka tidak boleh berpatah balik, tidak boleh rujuk balik kepada perbuatan sunat, iaitu sunat ba'd. Dan begitu juga jika makmum, contohnya makmum dia mengikut imam lah, tapi bila imam apabila imam dua keadaan. Satunya imam terlupa tahiyat awal, maka makmum yang dah duduk tahiyat awal ni, dia tengok keadaan imam. Sekiranya imam sempat kembali untuk buat tahiyat awal dalam situasi keadaan yang saya sebutkan tadi, masih awal lagi, belum separuh naik, maka dia kekal lah. Namun jika imam dah naik untuk rakaat ketiga berdiri, maka dia perlu naik, tak boleh dah tegur. Tak bolehlah tegur supaya imam turun. Kalau imam turun pun, maka boleh membatalkan sembahyang. Cuma nanti bila dah berlaku begitu, dikhawatiri ataupun mungkin berlaku imam ingatkan yang dia naik itu bukan rakaat ketiga, mungkin dia ingatkan itu rakaat ke-4 ataupun rakaat pertama. Baik, jadi ataupun makmum sendiri yang terlupa, imam dah tahiyat awal, makmum ternaik berdiri, maka apa perlu makmum buat? Makmum juga walaupun dia mengikut imam, tetapi oleh kerana tahiyat awal itu sendiri ialah sunat ba'd, maka dia tanpa sengaja telah pergi dahulu ke rakaat ketiga, lalu dia pun akan tunggu imam lah, tunggu imam naik, kemudian akan sekali dengan qiyam rakaat ketiga. Namun di hujung solat dia tidak boleh melakukan sujud sahwi, kerana imamnya tidak melakukan sujud sahwi, maka dia pun tak boleh sujud sahwi. Begitu juga apabila seorang makmum di dalam sembahyang, mungkin dia tak sempat, dia masuk tu lambat, masbuk, imam ada melakukan perkara yang menyebabkan dia perlu sujud sahwi. Contohnya tertinggal tahiyat awal rakaat kedua. Makmum yang datang kemudian ni, makmum yang masbuk ni, dia datang rakaat ketiga, maka dia memanglah dapat 2 rakaat bersama imam, tapi nanti dia perlu ikut dulu sujud sahwi sebelum dia tambah sujud sahwi imam, sebelum dia menambah 2 rakaat lagi. Itu merupakan sunat ba'd, duduk tahiyat awal, ataupun kita sebutkan sebenarnya bila sebut sunat ba'd yang pertama, tahiyat awal, mudah-mudahnya tahiyat awal, di dalamnya terkandung bacaan yang dipanggil sebagai tasyahud awal, kemudian ada terkandung di dalamnya salawat kepada Nabi SAW, dan terkandung juga termasuk di dalamnya selawat tahiyat awal, termasuk juga duduk tahiyat awal. Jadi 3 perkara sunat ba'd yang kita buat pada rakaat kedua.
solat yang ada 4 rakaat atau 3 rakaat. Baik. Keempat, ini dah keempat lah, membaca doa kunut, iaitu dibaca pada rakaat kedua sembahyang subuh, dalam sembahyang witir separuh kedua dalam bulan Ramadan, dan pada tiap-tiap sembahyang jika berlaku bala ataupun dugaan. Ini yang keempat. Dan bacaan doa kunut kita akan bacakan selepas ini, insya-Allah. Kemudian yang yang tadi membaca doa kunut ini yang kelima. Kemudian keenam, membaca selawat kepada Nabi SAW selepas kunut. Yang ketujuh, selawat kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi dalam doa kunut. Yang ke-8, salam ke atas Nabi SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Yang ke-9, berdiri ketika melakukan perkara 5 sehingga 9. Jadi kesimpulannya ialah daripada perkara 4 sehingga perkara 9, mana 5 perkara ini ialah semuanya termasuk di bawah satu perkara, iaitu membaca doa kunut. Membaca doa kunut ini juga merupakan sunat ab'ad. Jadi apabila berlaku seseorang itu terlupa doa kunut, contohnya pada sembahyang subuh rakaat kedua selepas rukuk, maka sama juga, apabila dia terlupa, jika dia baru hendak turun sedikit, maka dia boleh baru turunkan kepala sedikit, belum sampai tahap separuh sebelum nak turun, maka dia boleh, kalau sempat, dia boleh membaca doa kunut. Jika tidak, maka dia akan teruskan sujud dan akan sujud sahwi selepas tahiyat. Maka di dalam doa kunut ini sebenarnya, pertama sekali saya akan bacakan doa kunut lah keseluruhan. Kita akan bacakan keseluruhan yang dipanggil doa kunut. Di dalamnya terdapat 5. Di dalamnya terdapat 5, iaitu doa tu sendiri, doa kunut. Kemudian selawat kepada Nabi, selawat kepada keluarga dan sahabat Nabi, salam kepada keluarga Nabi, kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya. Kemudian berdiri. Jadi 5 perkara ni semuanya termasuk di dalam satu nama, iaitu doa kunut. Jadi bila seseorang itu doa kunut, dia akan akan melakukan keseluruhan daripada 5 perkara ni. Kita tidak skip lah, tidak asingkan. Dan memang kita akan pelajari. Sememangnya sebelum pada awal mempelajari tentang sembahyang, kita akan belajar terus keseluruhan rukun, sunat ab'ad, sunat hay'ah, dan kita akan praktikkan ataupun kita amalkan. Kita akan baca keseluruhannya, sama ada di dalam sembahyang fardu ataupun di dalam sembahyang sunat. Jadi bacaan doa kunut, kalau bacaan seorang diri, ialah seperti ini: Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ini yang saya baca daripada yang dibawakan sendiri
di dalam kitab inilah, kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Dan sebenarnya ada pelbagai riwayat ataupun jenis bacaan doa kunut ini sendiri. Kalau muslimin muslimat perasan, ada dua waw. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Dua-dua tu depannya ada waw. Yang dalam risalah ini ataupun dalam kitab ini ada satu waw saja. Innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Dua-dua itu ada riwayatnya lah, ada sandarannya. Jadi kalaulah berjemaah, maka imam akan baca dengan kuat, makmum akan mengaminkan. Jadi cuma ada dua bahagian lah dalam doa kunut ini, yang berkait dengan imam baca berkait dengan kuat dan perlahan, ataupun berkait dengan mana bahagiannya makmum perlu baca. Bermula dengan Allahumma hdini fi man hadait. Kalau imam akan baca dengan lafaz jamak lah, akan baca dengan lafaz jamak ataupun yang dipanggil ramai, supaya makmum tu akan aminkan. Imam akan baca Allahumma hdina fi man hadait. Tu kan na je lah, ni jadi na. Maka daripada Allahumma hdina fi man hadait, iaitu bacaan kunut yang dipanggil doa kunut itu daripada mana? Daripada Allahumma hdina fi man hadait sehinggalah kepada imam akan baca kuat daripada Allahumma hdina fi man hadait sehinggalah waqina syarra ma qadait. Doa lah, maknanya doa. Yang dipanggil doa itu, ya Allah berikanlah hidayah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Ini semua imam baca kuat, makmum akan aminkan, amin. Dan makmum pun perlu aminkan dengan suara yang agak kuat. Dalam sembahyang berjemaah ni, makmum akan perlahan dalam semua bacaan melainkan amin, iaitu amin pada surah Al-Fatihah ketika imam membaca amin, dan juga amin ketika mengaminkan doa kunut. Kemudian apabila sampai pada kalimah ataupun sampai pada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka makmum pun perlu baca juga, mana makmum perlu baca sendiri. Di sinilah bezanya. Imam memang akan baca semua, dan sebenarnya imam ini tuntutannya ialah dia akan baca kuat pada keseluruhan doa kunut. Cuma apabila sebagai untuk mengisyaratkan ataupun mengingatkan kepada makmum bahagian mana yang dia perlu baca, maka imam akan perlahankan sedikit. Imam akan baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sebelum tu suara agak tinggi sampai pada kalimah fa innaka taqdi, perlahan sedikit. Contohnya wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Mungkin nada tu berbezalah. Jadi di situ makmum perlu baca juga apa yang makmum perlu baca, walaupun menjadi makmum di dalam sembahyang berjemaah, makmum perlu baca sendiri fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian apabila sampai pada lafaz selawat dan salam, maka imam akan baca kuat dan makmum akan aminkan kembali. Dan ada berlaku juga keadaan jika imam pula baca perlahan, maknanya makmum tak dengar, maka makmum pun akan berselawat sendiri dengan bacaan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Ada sebahagiannya akan dibaca dengan wa baraka wa salam. Tapi dua yang pentingnya ialah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallallahu tu itulah selawat kepada Nabi, keluarga dan juga sahabat, dan kemudian di hujung tu wasallam, itu merupakan
salam pula. Satu lafaz selawat iaitu memohon rahmat, satu lagi lafaz salam memohon keselamatan. Dan yang terakhir sekali berdirilah. Memang doa kunut ni, melainkan orang yang memang sembahyang duduk, maka dia akan duduklah. Orang yang sembahyang, orang yang ada keuzuran ni, pada rukun yang perlu berdiri pun dia diuzurkan, dia bolehkan duduk. Apatah lagi pada sunat ab'ad. Jadi kesimpulannya ialah doa kunut ini sebagaimana yang kita amalkanlah. Dari segi baca kuat dan baca perlahan ni, imam akan baca satu awal itu baca kuat, makmum aminkan, kemudian pertengahan imam akan perlahan sedikit. Walaupun imam sebenarnya baca kuat juga untuk mengisyaratkan ataupun mengingatkan pada makmum bahawa dia pun perlu baca. Kemudian apabila hujung sekali selawat, maka imam akan baca dengan kuat dan makmum juga akan aminkan. Dan jika makmum tak mendengar imam baca wasallallahu tu dengan kuat, imam baca perlahan, maka makmum baca sendiri wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi di sini memang biasanya lah akan berlaku tertukar. Jadi untuk kita ingat bila nak baca wa baraka wasallam ataupun bila nak baca wa barik wasallim, dia sebenarnya perbezaan tu ialah pada dalam kalimah Arab, iaitu perbezaan antara fi'il amar dengan fi'il madhi. Fi'il amar, fi'il iaitu perbuatan perintah ataupun doa. Satu lagi fi'il madhi, kata kerja yang telah lalu, fi'il madhi, past tense. Jadi beza di sinilah. Biasanya apabila kita mula berdoa Allahumma, dengan Allahumma salli, dia salli, maka hujungnya pun salli tu fi'il amar lah, fi'il amar li doa. Jadi hujungnya pun akan sama. Contohnya begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Tengok dia punya wazan dia, timbangan dia, dia punya acuan je. Kita baca dia punya doa je, iaitu salli wa barik wasallim. Kalau kita baca dengan fi'il madhi, dengan kalimah fi'il madhi ini, maka bacaannya sebagaimana dalam doa kunut lah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau dibaca wa baraka akan kalau nak dibaca wa baraka, bacaan keberkatan tu dia akan kalimah doa keberkatan tu maka akan dibaca dengan wa baraka wasallam. Kalau kita ambil perkataan salla saja, dia akan jadi beginilah, wa sallallahu wa baraka wasallam. Jadi dalam doa kunut beginilah bacaannya yang biasa, yang kita boleh perbetulkan lah. Walaupun dia tidak mengubah makna dengan ketara ataupun kesalahan yang bukan ketara, namun insya-Allah kita boleh betulkan. Iaitu bacaan kalau dalam doa kunut, para imam akan baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, wa baraka wasallam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, sama ada dalam kuliah akan datang ataupun rakaman akan datang. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkara, iaitu dua perkara sunat di dalam sembahyang ini, iaitu satunya sunnah hai'ah, yang mana sunnah hai'ah itu banyak, insyaAllah akan kita bincangkan. Dan yang kedua sunnah ab'ad, iaitu yang merupakan sunat, yang merupakan sebahagian daripada sembahyang, yang jika tertinggal ataupun ditinggalkan perlu sunat melakukan sujud sahwi. Dan ianya terbagi pada dua, iaitu doa kunut tahiyat awal dan doa kunut. Yang di dalam kitab ini, yang dalam rekaman kali ini yang telah kita baca ataupun kita huraikan
perinciannya, dipecahkan kepada 4 perkara yang namanya tasyahud awal, tahiyat awal, dan 5 perkara yang duduk di bawah nama doa qunut. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.